Okey, saya buat soalan ni. Soalan ni adalah dari Trials Kelantan yang baru ni. Jadi siapa yang belum pernah cuba, you guys boleh cuba. Jadi kita buat sama-sama lah dekat sini. Jom kita baca soalan. Okey, dia cakap kat sini, pada tahun 2020, Encik Faris dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM79,450. Okey, kalau dia bagi macam ni, saya suka lainkan tau. Kita keluarkan maklumat dulu. This and this. Jadi Encik Faris ni 79,450. Lepas tu isteri dia 56,540. Saya harap you guys ingat lagi lah yang step-step dia tu, which is yang ni. Kita kira cukai pendapatan, pendapatan bercukai, and then kita tengok cukai pendapatan dia, and then baru kita tolak dengan rebat. Okay, so saya harap ni you guys still ingat. And then dia kata mereka masing-masing telah mendermakan 645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. So masing-masing ni diorang asing-asing lah. Encik Faris ni derma, dia punya isteri pun derma 645. Jadi 645 ni dia tak dikira sebagai zakat tau, sebab diorang derma. Jadi ni derma ni nanti kita akan tolak 645 lah untuk setiap nanti. So saya just tulis kat sini supaya tak tertinggal nanti. Okay, and then highlight sikit. And then next, jadual 3 di bawah menunjukkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Faris dan isterinya. Okay, you guys ingat buat sama-sama manakala jadual 4 menunjukkan banjaran pendapatan bercukai. Okay, and then okay, ni dia punya maklumat. Iaitu yang pertama dia bagi perkara jumlah pendapatan. So ini adalah taksiran cukai bersama. Dia orang gabung, husband dengan wife, total 135,990. And then pengecualian cukai dia dah tulis kat sini. And then ini kalau asing-asing. So saya saya tengok dia punya table. So dia dah tolong kirakan kat kita. Jadi kita tengok kat sini, sini. Ni adalah untuk yang bersama. Ni asing-asing lah, saya tulis je So, ni adalah untuk suami, ni untuk isteri. Alright. And then dari sini, kita tengok lagi. Ini adalah untuk banjaran pendapatan bercukai. Yang ni yang kita tengok dari mana sampai mana lah. Lepas kita dah tengok pendapatan bercukai, kita kena tengok jadual ni lah untuk tengok berapa persen dia orang nak kena bayar. Jadi, jom kita proceed dekat sini. Ini kita tengok jumlah pendapatan. Saya tulis dulu dia punya informasi semua. So first, saya tengok dulu ada tak zakat. Sebab nanti zakat tu dia dikira sebagai rebat. Okey ni. So ni adalah rebat. Saya tulis rebat. So rebat masa last kali lah nanti. So kita next kan, kita tulis dulu apa-apa untuk kira pendapatan bercukai. Ni. So, pendapatan bercukai. Dia minta apa sebenarnya? Sekejap, saya baca dulu soalan. Sebab banyak sangat dia punya table kat sini kan. So, kita tengok kat sini. Dia cakap, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Faris dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama. So, dia nak bersama dan taksiran cukai berasingan. Maksudnya, dia nak kira kedua-dua untuk yang sama-sama dan juga berasingan. Okey, maka ada 10. So, berbaloi lah. Seterusnya, nyatakan antara taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Faris dan isterinya. Jadi, kat sini, ingat yang ni sebab saya takut bila kita kira nanti kita tak buat conclusion yang mana yang lebih sesuai. So, saya kena pilih lah nanti sama ada bersama ataupun berasingan lagi better. Okay, so now untuk pendapatan bercukai yang asing-asing, saya letak asing-asing lah, iaitu saya letak kat sini suami. Suami ni Encik Faris lah. Lepas tu saya letak kat sini isteri, nak bagi nampak lah. Okay, so apa-apa pun kita kena letak dia punya gaji lah. Ni saya tulis ni, saya tulis ikut turutan, bukan ikut turutan lah. Saya buat dalam bentuk lazim tu supaya senang nak tolak. So, pendapatan bercukai, iaitu yang first step kita kena buat.
So first kita kena tengok gaji dia lah. So kita tengok gaji kat sini. Gaji dia adalah yang ni, 79450. So saya tulis kat sini 79450. And then isteri dia pula adalah 56540. So 56540. Then kita akan tolak lah dia punya, yang kita akan tolak ni lah pengecualian cukai dengan pelepasan cukai. Kalau you tak tahu pengecualian cukai itu apa, pelepasan cukai itu apa, tak apa, kita tolak je apa yang boleh ditolak. Okay. So kat sini kita tengok first saya tengok dia bagi derma. So bagi derma ni kita boleh tolak lah, which is tolak 645. Kalau you nak tolak ke kanan pun boleh. Ni saya je susun je. Alright. So 645. So both kita dah tolak, settle. And then untuk suami isteri jumlah pendapatan kita dah tulis. Pengecualian cukai. Okay, ni dia dah bagi pengecualian cukai. Saya tulis je, which is 645. Jadi 645 ni yang tadilah, yang derma tadi. Okay. And then next adalah mana lagi? Yang ni, individual. So individual dia tak cakap ada limit ke apa. Jadi saya boleh tulis 9,000 dengan 9,000 lah. So sini 9,000. Sini pun 9,000. Okay, settle. And then gaya hidup. Had dia 2,500 boleh tuntut. So dia ni habiskan 3150. Jadi kita boleh tuntut 2,500 je. Ini pun sama. Kalau lebih kita kena ambil yang bilangan had dia sahaja. Jadi kat sini kita akan letak 2,500. Sini pun 2,500. And then next adalah 7,000. Insurans hayat. So insurans hayat kat sini nak 8688. So 8688 6699. Kat sini 7,000. So dia ni boleh 7,000 je. Ini boleh 6969. So saya tulis kat sini lah. Next adalah 4,550 untuk perubatan. Boleh claim 3,000 sahaja. So dia ni 3,000 je. And then yang ni 2,955 lah. Dia tak lebih kan. So kita boleh ambil je. So 2,955. Ni 3,000. And then ada lagi tak? Settle. Okay, zakat ni dia termasuk rebat. Jadi kita tak payah tolak lagi. So dapatlah kat sini berapa cukai, pendapatan bercukai yang kena dekat suami dan isteri. Jadi jap, mana kalkulator saya? Okay, ni kita still kira asing Saya tak kira yang bersama lagi. So 79450 tolak 645 tolak 9123 tolak 2,500 tolak 7,000 tolak 3,000. So dapat kat sini 57305. Okay. Untuk isteri pula saya tolak 56540 tolak 645 tolak 9,000 tolak 2,500 tolak 6969 tolak 2955. So dapat 34471. 34471. Okey, jadi settle yang step pertama, iaitu kita dah cari pendapatan bercukai. Jadi nak kira cukai pendapatan, kita kena tengok table yang dia bagi ni, which is yang ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk suami dia adalah 57,305. Jadi dia dekat kat sini, range dia punya cukai pendapatan. So bila kita tengok kat situ, kita akan tengok dia bagi 50 yang pertama 1,800. So 50,000 yang pertama tu confirm kena bayar 1,800. So saya letaklah kat sini 1,800 ni wajib bayar dah. Lepas tu tambah dengan 20,000 yang berikutnya kena bayar 14%. 14% lah kadar dia. Jadi macam mana saya nak tahu balance? Dia kat sini dia ada 57,305. Saya tulis kat sini 57,305.
Dia bayar untuk 50,000 yang pertama, 1,800. So, saya tolak dengan 50,000 ni. Saya nak tahu berapa lagi balance dia nak kena bayar ikut kadar ni. Kadar yang dia bagi 14% ni lah. So, saya tolak 57,305 tolak dengan 50,000. So, dapatlah 7,305. Jadi, 7,305 ni yang kita kena darab dengan 14%. Okey? Sebab ni dia dah letak kat sini berapa peratus. Jadi kalau kita nak tulis kat sini, nak bagi nampak semua pengiraan, sama ada kamu nak buat asing-asing, kamu tolak dulu 57,305 tolak dengan 50,000, dapat balance ni kamu darab dengan 14% pun betul. Ataupun saya kira sekali harung sahaja, saya just letak macam ni lah. 57,305 tolak 50,000 darab dengan 14%. 14% tu 14% lah. Kalau kamu tulis 14% pun betul sahaja. So, kalau kat sini, kalau kamu nak kira asing, hari tu saya dah tunjuk. So, boleh tengok video sebelum ni. Yang ni saya tulis terus. Kat sini saya tunjuk asing. Okay? So, kat sini just tekan calculator. Kita akan dapat 1,800 tambah dengan 57,305 tolak 50,000 darab 14%. So, dapat kat sini 2822.70. Ingat kita ambil 2 tempat perpuluhan sebab ini melibatkan duit. Alright? Jadi, ini adalah untuk cukai pendapatan bagi suami. Jadi, since saya nak buat kiri kanan, jadi saya letak sinilah, kecilkan. Then, bahagian isteri pula. Bahagian isteri adalah 34. Salah saya lagi buat macam ni. Sekejap, saya tulis bagi nampak. 34. Alright. So, 34 ni, saya tengok kat depan, kat mana gaji dia? 34. 34 kat sini. So, kat sini, untuk kira cukai pendapatan dia, first saya tengok, ini adalah bawah 35K. Ingat kan, hari tu kita dah belajar. Kalau bawah 35K, dia akan dapat rebat RM400. Yang ni memang dapat. Kalau soalan tak bagi tahu, kita sendiri kena tahu. Okey? Jadi dekat sini saya akan kira untuk cukai pendapatan dia ni sama level dia orang. So saya pun ambil lah 34,471. Untuk yang 20,000 pertama adalah 150 sahaja. So 20,000 yang pertama saya buat kat sini 120 sahaja. 120? 150. So, 150 tambah dengan, so ni hanya cover 20,000. Jadi, sekarang gaji dia 34,471 untuk pendapatan bercukai ni. 34,471. Nak tahu balance, tolaklah dengan yang dah dikira sebagai 150 ni, 20,000. So, kita tolak, kita akan dapat 34,471 tolak 20. So, dapat 14,471. Jadi, kat sini yang 14,471 ni akan dikenakan 3% ni lah. Okay? So, ini yang akan darab dengan 3%. Kat sini saya buat jalan kira terus lah. Which is 34,471 tolak dengan 20,000. 20,000 darab dengan, saya tulis darab ni kat depan dia sama je. Which is darab dengan 3%. Jadi dapatlah kat sini 150 tambah dengan 3% darab dengan 34,471 tolak 20 tu 30,000. Jadi dapat kat sini 584.13. So, dapat untuk yang wife juga. So, untuk kita kira, tak habis lagi ni. Nak bayar berapa? Kita kena tolak dengan rebat. Jadi, rebat ni kita akan dapat zakat ataupun gaji yang cukai pendapatan ni bawah 35,000. Hari tu kita dah tengok. So, kat sini 2822.70 tolak dengan rebat. Rebat dia adalah zakat kat sini. Which is untuk suami dia bayar 800. So, saya pun tolak 800 kat sini. So, 2822.70 tolak 800. Dia dapat kat sini 2022.70.
So ini adalah untuk pendapatan suami, dia kena bayar cukai sebanyak RM2,022.70. And then untuk wife adalah 584.13, tolak dengan dia punya zakat which is 100. So saya tolak dengan 100. And then dia dapat lagi tambahan robat bawah 35k ni which is 400. Jadi dia kena bayar tinggal 584.13 tolak 100 tolak 400. So dapat kat sini RM48.13. Jadi total dia orang kena bayar jumlah bayaran, jumlah cukai yang kena bayar lah adalah 2022.70 tambah 48.13. So dapat 2070.83. Jap, saya tekan betul ke? 2022.70 tambah ni 584.13 tolak 100 tolak 400. Kenapa saya buat ni? Jap. Saya tolak betul ke? Saya rasa macam ada salah sikit kat sini. 584.13 tolak 100 tolak dengan 400. 84 tu saya pelik asal 48. 84 ya guys, saya silap tulis 84.13. So kat sini pun 84.13 2022.70 tambah dengan 84.13. So dapat 2106.83. So ini adalah untuk pengiraan bagi yang asing-asing. Okey. So sekejap saya copy semua ni, saya buat kat belakang sebab kita nak kira yang bergabung pula. Dia suruh kira dua-dua and then compare kita nak pilih yang mana. Saya buka kat sebelah. Okay, so ini yang kita dah kira yang berasingan. And then now kita kira yang untuk yang bersama. So yang bersama, step still sama, iaitu first kita tengok dia orang punya cukai yang chargeable income. Apa tadi? Cukai pendapatan bercukai. So untuk pendapatan bercukai, instead of tadi kita dah buat asing-asing, kita kena gabungkan, which is yang ni 135990. So 135990, and then saya tolak dengan yang ni, pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni yang tadi dia orang derma sorang-sorang lah, 645. So 645 saya tambah 2 kali, saya akan dapat 1290 lah. Dia dah tolong kira kat kamu. Jadi kat sini 1290 ni saya akan tolak. And then kita tengok lagi apa lagi. So ni settle, ni settle. And then lagi dia kata individual, walaupun dia orang bersama tapi still boleh claim hak dia adalah kat sini. Oh, individu dia dah letak 9,000. Jadi kita kena tulis 9,000 lah, bukan 18,000 Kita ambil apa yang dia letak kat sini. So 9,000. And then lagi yang ni 2,500. Hak dia sama tau, sebab tu rugi kalau kamu gabung. Alright. So kat sini 2,500 sahaja. And then 7,000. So 7,000, 3,000. Saya copy balik je ni. 7,000, 3,000. Tengok rugi kalau you gabung banyak, you tak boleh potong. And then zakat nanti kita guna masa rebat. Okay, settle. So dari sini saya tolak lah. 135,990 tolak 1290 tolak 9,000 tolak 2,500 tolak 7,000 tolak 3,000. Saya dapat kat sini 113,200. Jadi ini adalah pendapatan bercukai yang kita akan tolak nantilah, yang kita akan tengok table ni. Jadi bila tengok kat sini, ni adalah 113,200. Jadi dia dekat sini. Banyak tu. Alright.
So kat sini kita tengok 10,000 yang pertama adalah 10,900. So yang ni confirm lah kena bayar. So ni saya tulis kat sini cukai. So 10,900. And then balance dia tadi 113,200 kan. So 113,200 saya tolak dulu dengan 10,000 yang pertama. Yang ni dah memang fix bayar 10,900. So tolak dengan 100,000. So balance yang nak kena bayar lagi adalah 13,200. So 13,200 ni akan bayar ikut rate yang diberilah, kadar yang diberi, which is 24%. So ini akan darab dengan 24%. Ini kalau kira asing lah. So now saya kira straight je, which is yang ni tambah dengan berapa tadi? Ni 100,000. So 113,200 tolak 100,000 darab dengan berapa persen? 24%. Macam tu. So kat sini saya akan dapat 10,900 tambah dengan 24% darab dengan 113,200 tolak 100,000. So dapat 14,068. So ini adalah cukai yang kena bayar lah bila bergabung, banyak tu. So bila kita ni belah habis jangan lupa rebat. So untuk rebat kita akan dapat 14,068. And then bawah 35k tu dah tak dapat macam tadi, yang ni, yang asing ni dah tak dapat sebab dah bergabung. So just dapat untuk tolak dengan zakat lah. So zakat kita tengok kat sini 900. Dia orang punya yang bergabung. So tolak dengan 900. Jadi dapat kat sini 13,168. So settle. Saya dah jawab soalan ni. Taksiran bercukai bersama dengan taksiran cukai berasingan dah settle. So next, jangan lupa yang ni, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Faris dan isterinya. So kita buat conclusionnya guna yang cukai berasingan lah. Cukai berasingan. So dapat jawapan. Okay. Jadi ini lebih kepada revision. Saya buat untuk cukai pendapatan.